Lazat sungguh rasa tomato dimakan pula bersama buah kuini. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Salam sejahtera, salam pidato, sejambak kasih, seharum kasturi buat saudara-saudari peneraju majlis. Kombinasi kehakiman yang berlandaskan neraca keadilan, guru-guru, penggerak generasi berwawasan, seterusnya warga dewan yang berkarisma. Arena pada hari ini saya lakari dengan sebuah pidato yang berpaksikan tajuk Hargai Sawit Malaysia. Hadirin sekalian, sebelum saya memulakan pidato saya, boleh kiranya saya mendefinisikan tajuk pidato saya satu persatu. Menurut laman Wikipedia, kelapa sawit didefinisikan sebagai sejenis pokok palma yang ditanam untuk pertanian komersial dalam pengeluaran minyak sawit daripada isi rong buahnya. Tanaman kelapa sawit di Malaysia merupakan tanaman yang menjana hasil keuntungan ketika tertinggi di dalam ekonomi negara kita. Pada awal 1960-an, penanaman kelapa sawit meningkat dengan ketara di bawah program kepelbagaian kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan terhadap timah dan getah. Dalam tempoh yang sama, Malaysia juga menjadi pengeksport terbesar utama di dunia. Lembaga Minyak Sawit Malaysia merupakan agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk mempromosikan dan membangunkan sektor minyak sawit negara. Hadirin dan hadirat sekalian, indikator saya yang pertama, kelapa sawit membawa banyak kegunaan kepada kita. Dari buah, tandan, batang, pelepah sehinggalah ke daunnya sendiri, banyak menghasilkan pelbagai barangan. Minyak isi rong kelapa sawit yang mampu membuat pelbagai jenis makanan seperti margarine yang mengandungi pelbagai vitamin yang diperlukan untuk kesihatan, menghasilkan pelbagai barangan bukan makanan seperti sabun, asid lemak dan batang kelapa sawit yang telah reput pula amat sesuai dijadikan baja organik. Ternyata bahawa kelapa sawit banyak kegunaan dan memberi manfaat kepada kita. Indikator saya yang kedua, dalam pada itu, antara kegunaan lain bahan kelapa sawit adalah dalam bidang kegunaan seharian. Langkah untuk menjadikan bahan kelapa sawit sebagai salah satu bahan dalam barang kegunaan harian juga adalah langkah yang wajar diberi perhatian. Ini kerana selain faktor bahan kelapa sawit yang mudah didapati, kos penghasilannya juga adalah lebih murah berbanding bahan yang lain. Sebagai contoh, sabun mandi, pencuci lantai, bahan untuk membuat racun dan juga sebagai alat kosmetik. Hal ini jelas, selain menjalankan aktiviti ekspor ke luar negara, kita juga perlu tahu memanfaati hasil bumi yang berharga ini. Indikator saya yang ketiga, kegunaan lain hasil kelapa sawit adalah kegunaan dalam bidang otomotif, salah satu cabang ekonomi yang memberi keuntungan kepada negara kita. Bidang otomotif yang dimaksudkan ini adalah kegunaan minyak sawit dalam mesin-mesin pembuatan industri, menjadi minyak pelincir, minyak grease dan juga minyak yang digunakan dalam bahagian enjin kenderaan. Hal ini menunjukkan bahawa negara kita mempunyai bahan yang alternatif yang dapat menghasilkan dengan kos yang lebih rendah dengan kualiti yang sama dengan negara-negara lain. Ini merupakan satu peluang yang amat berharga kepada negara kita. Perkara ini menunjukkan bahawa kerajaan cuba untuk menggalakkan dan meningkatkan penggunaan minyak kelapa sawit di Malaysia. Hadirin dan hadirat sekalian, secara konklusifnya, jelaslah di sini bahawa buah sawit dari aspek barangan harian sehingga menjadi barangan komersial di peringkat global mempunyai kegunaan yang sangat meluas. Pengeluaran sawit amat penting bagi ekonomi negara Malaysia kerana ia merupakan pengeluar komoditi kedua terbesar selepas Indonesia. Oleh itu, rakyat Malaysia seharusnya beruntung dan menghargai nilai aset kelapa sawit yang mampu meningkatkan impak yang baik dalam ekonomi negara kita. Akhir kata, ayuhlah kita bersama-sama menghargai kelapa sawit bagi memajukan lagi ekonomi negara kita. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.